Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, para jemaah dan para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-29, Surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 dari awal Quran, dan surah yang ke-11 dalam juzuk ini. Mana surah terakhir di dalam juzuk yang ke-29. InsyaAllah kita akan baca beberapa ayat, kemudian Nana baca tafsir ataupun terjemahan dari kitab ni. Kitab Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ni, para jemaah sekalian, dia ada dua versi, Jawi ada, Rumi ada. Bolehlah beli untuk menjadi bahan bacaan kita di rumah masing-masing. Yang di masjid alhamdulillah banyak kan. Yang penting kita ada kitab. Dalam terjemahan dalam handphone ni ada, kalau kita download yang tu, cuma dia ada terjemahan yang atas je. Nota kaki dia, huraian surah dia tak ada. Bolehlah dia tulis terjemahan basmih tu. Ini ambil daripada Pimpinan Ar-Rahman. Baiklah para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun terjemahannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا Innama tu'aduna lawaqi'. Itu beberapa ayat yang kita baca. Kemudian para jemaah sekalian, kita pergi kepada muqaddimah surah. Undur balik satu muka, dia tulis muqaddimah surah Al-Mursalat. Apa dia muqaddimah? Intisari, kandungan dia kita baca di sini, dan juga ada beberapa tambahan lagi insya-Allah. Surah ini, tengok dalam pimpinan, surah ini diturunkan di Makkah. Dalam bahasa yang kita dah belajar dulu, dia panggil surah Makkiyatun. Makkiyah. Sebab apa nama Makkiyah? Karena dia diturunkan ketika Nabi SAW berada di Makkah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Kalau selepas hijrah, Nabi kita datang balik ke Mekah, contohnya hari Al-Hudaibiyah, ataupun suatu pembukaan kota Mekah, ataupun sewaktu Hajjatul Wada', walaupun turun di Mekah, tapi dia kekal dengan nama, episod dia Madaniyah, kerana marhalah sudah bertukar kepada ketika Nabi sudah berkuasa di Madinah. Itu dia panggil surah Makkiyah. Surah Makkiyah mengandungi 50 ayat. Ayat dia ada 50, tapi pendek-pendek lah. Seperti simah, ciri-ciri surah Makkiyah itu, dia pendek ayat dia. Ayat dia pendek. Cerita dia pun tentang kiamat. Banyak, itu dia panggil ayat ciri-ciri surah Makkiyatun, yang diturunkan di Makkah. Kena ingatlah dia punya kaedah. 50 ayat bittifaqi ulama'il 'ad. 50 ayat itu dengan ittifaq ulama-ulama yang mengkaji tentang bilangan ayat, yang mengkaji tentang bilangan ayat. Kemudian
dinamakan surah Al-Mursalat. Apa makna Al-Mursalat? Tengok dalam pimpinnya kata, makhluk-makhluk yang dihantarkan untuk melaksanakan tugas. Berapa makhluk di sini ada? InsyaAllah kita akan huraikan di awal ayat nanti. Apa dia makna Al-Mursalat? Al-Mursalat, dalam kitab pimpinnya dia globalkan terjemahan, dia kata makhluk-makhluk yang dihantarkan untuk melaksanakan tugas. Maknanya berapa jenis makhluk ada? Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang tersebut bahawa segala yang dijanjikan tetap berlaku. Ini dipanggil sumpah itu nak menunjukkan bahawa apa yang aku janjikan ini benar. Menunjukkan kekuatan. Kita ni kalau kita rasa lemah, kita kena bersumpah. Bila kita bersumpah, menunjukkan bahawa kita tu berani. Sebab itu orang yang berani bersumpah dengan nama Allah, kalau dia bohong, dia panggil al-yaminul ghamus, sumpah dusta, orang ni lebih dahsyat dia punya azab daripada sumpah biasa. Sebab mu tipu dengan nama Allah pula tu, orang akan jadi percaya kan. Bila orang percaya, jadi masalah. Itu nama yang masyhur, nama dia Al-Mursalat. Al-Mursalat yang ditulis dalam kitab-kitab dalam mushaf dan juga kitab-kitab tafsir, nama dia Al-Mursalat. Ada setengah orang ni kata Al-Mursalat, Wal Mursalat, surah Wal Mursalat. Ada juga seperti biasa, sebahagian ulama dia tulis surah Wal Mursalati Urfa. Ambil terus nama salah satu daripada ayat dia, ayat yang pertama dia. Baiklah para jemaah sekalian, yang dikatakan dia menguatkan surah ini turun di Makkah tu sebab apa? Ada kisah dia. Kisah dia tanda, kisah surah ini, nama dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin. Kami sedang berlindung dalam gua. Boleh jadi kerana panas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk dalam gua. Di mana gua ni? Ada setengah kata gua Hira, tapi yang anda baca dalam kitab, dia kata dalam riwayat Muslim, menamakan gua itu di Mina. Anda tulis dalam buku sejarah Mekah, dia panggil Ghar Al-Mursalat. Tak jauh daripada tempat melontar, daripada Masjid Khaif. Kalau orang pergi Mina, boleh tanya. Di mana Ghar, di mana tempat turunnya Al-Mursalat? Di mana turunnya Al-Mursalat? Jawabnya dalam gua di Mina. Gua tu adalah di Mina, kalau pergi jumpa. Cerita dianya nahnu min fihi ratbah. Mana dia awal gua tu macam sejuk. Ratbah dia sejuk. Jadi sahabat ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi duduk berehat situ. Iz kharaja hayya. Allah tiba-tiba keluar ular. Ular keluar dalam mulut gua tu. Biasalah ular pun cari tempat sejuk juga. Kita nak sejuk juga. Sebab itulah kata dia orang, kalau mari musim panas sangat-sangat, hati-hati dalam tandas kita. Nah, ada kawan tu duduk menumpang menyejukkan tubuh dia di situ. Dia pun duduk sejuk tubuh. Faqala uqtuluha. Nabi kata, bunuh dia. Bahaya ni. Fabtadarna linaqtulaha. Dia masa kami pun cepat cari mana. Fasabaqatna. Ular tu cepat lari masuk dalam lubang dia. Bila masuk dalam lubang, maknanya tak ada dah situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqaha Allahu syarrakum kama waqakum syarraha. Dengan ini adab Nabi aja. Nabi kata apa? Allah Taala telah selamatkan dia daripada kamu, daripada kejahatan kamu nak bunuh dia, sebagaimana Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada kejahatan dia. Jadi kita dua-dua selamat. Mu selamat daripada dipatuk oleh ular. Ular selamat daripada dipukul oleh kamu. Relax, masing-masing bawa diri. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak payahlah duduk siasat lagi, ambil api pergi bakar, ambil dia punya racun ke pergi. Biarkan dah. Sebab masing-masing sudah selamat. Itu kaedah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Cerita ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Maknanya di apa ni? Dalam gua tu di Mina nama dia Ghar Al-Mursalat. Ghar Al-Mursalat. Maka kata di para ulama, Al-Quran ini turun di mana-mana. Nabi duduk atas bukit pun turun. Ketika Nabi sedang berada di rumah dia turun. Ketika Nabi berada dalam bumi, iaitu dalam gua juga turun. Alhamdulillah, Nabi tengah musafir turun. Ini di antara surah fa innaha nazalat fil ghar, maka surah ini diturunkan di dalam gua. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada intisari. Pergi kepada intisari kandungannya. Kandungan surah ini apa cerita dia? Surah ini diturunkan di Makkah, intisari kandungannya menegaskan bahawa apabila alam yang terbentang luas ini dihancurkan dan digantikan dengan alam yang baru, iaitulah nama dia alam akhirat. Untuk maklumat para penonton sekian, alhamdulillah, lepas solat malam, lepas solat maghrib, kita ada satu lagi kitab, nama dia Pengembaraan ke Alam Akhirat, Al-Alamul Akhir. Jadi ana bila baca alam akhirat ni dengan kita baca surah-surah Makkiyah ini memang persamaan. Pagi kita baca tafsir ayat ni, petangnya kita baca alam akhirat, dia panggil kesinambungan dua ni cerita. Itu dia panggil simah, ciri-ciri tafsir surah apa ni ayat Makkiyah. Dua tu hampir dekat-dekat. Dan Rasul-Rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya. Pada saat itu manusia akan menerima balasan masing-masing. Bila di akhirat esok Rasul-Rasul akan dipanggil, Allah Ta'ala tak minta bukti, nyatakan kamu dah jalan tugas ke tidak. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa dialah yang mengurniakan nikmat wujud kepada manusia. Kita ni pada tak ada, kepada ada. Surah ini bersambung dengan surah Al-Insan yang kita baca beberapa siri yang lepas. Manusia, lam yakun syai'am mazkura, asalnya kamu tak ada. Sekarang ini sudah ada. Ini dia panggil Quran. Quran ni dia punya siyaqul ayat sama aja. Tak ada percanggahan. Surah ni sama. Kecuali beberapa ayat yang mansukh qiraah dia, itu ditegaskan dihuraikan oleh para ulama. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa dialah yang mengerjakan nikmat wujud pada manusia. Dan bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Maka dialah jua yang membangkitkan manusia hidup semula pada hari kiamat. Hari kiamat esok, Allah Ta'ala akan hidup balik. Setelah sekaliannya dihimpunkan pada hari pembalasan itu, lalu ditegaskan kepada orang-orang yang engkar, inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh itu, jika kamu mempunyai sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cobalah kamu lakukan terhadap azab. Ya, Tuhan cabar. Mu atas dunia dia keluk-kelek, pusing sana, pusing sini, lagi pusing di akhirat esok kalau boleh lepas daripada azab. Dia kata apa? Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh diberikan sebaik-baik balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini dia panggil syurga. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Masya Allah. Allah kata, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh perkara yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Masya Allah, tabarakallah. Maka surah Al-Mursalah ini di antara surah yang sentiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata hadis Ibnu Mas'ud juga, dia kata Nabi kita baca surah Al-Mursalah ini dalam solat dia, dan juga surah Amma Yatasa'alun fi rak'atin, dalam satu rakaat. Dia kata. Ibnu Abbas kata, mak dia, Ummul Fadli, dia kata apa? Dia kata, bila dia dengar, Ibnu Abbas ni baca ayat, wal mursalati urfa, faqalat, mak dia kata apa? Ya bunai, wahai anakku, wallahi laqad dzakkartani bi qiraatika hadhihi surah. Engkau telah membawa kepada aku membaca surah ini,
membawa balik nostalgia aku, kerana dia di antara surah yang terakhir yang aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat maghrib. Jadi kata di siapa? Kata di Ummul Fadl itu mak pada Ibnu Abbas. Jadi kata aku dengar Nabi baca dalam solat maghrib surah ini. Jadi ini di antara surah. Ada ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi eloklah kalau kita ni imam yang hafal Quran, sekali-sekala kita baca surah Al-Mursalat di mana dalam solat maghrib. Allahu akbar. Adapun kelebihan dia sebagaimana surah-surah yang lain kan, tapi hadis itu hadis muttarib, mana hadis yang tidak stabil, mana tidak sahih sebagaimana kata Ibnu Salah dan lain-lain. Dia kata apa? Abu Bakar tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nampak beruban. Nabi kata telah mengubankan aku surah Hud, surah Al-Waqi'ah, wal Mursalat, wa amma yatasaalun, mana surah-surah yang menyebut tentang kiamat. Cuma kata di para ulama hadisun muttarib, mana hadis ini tidak stabil dari sudut kedudukan sanadnya. Baiklah para jemaah sekalian, kita balik kepada ayat yang pertama yang kita baca. Mudah-mudahan sempat dengan masa yang kita ada ini insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugas. Makhluk apa ni? Kita ambil tengok huraian. Fal'asifati 'asfa. Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Apa benda? Wan nasyirati nashra. Dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sungguh-sungguhnya. Fal fariqati farqa. Serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. Fal mulqiyati dzikra. Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan pada manusia. Uzran au nuzra. Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang engkar derhaka. 6 ayat ini dia panggil, Allah Ta'ala sebut tentang sumpah dia. Innama tu'aduna lawaqi'. Ini jawab dia ni. Sumpah-sumpah. Nak cerita apa dalam sumpah ni? Sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah dengan ni, dengan mursalat dengan ni. Nak bagi tahu kepada kamu. Innama tu'aduna lawaqi'. Sumpah demi sumpah. Sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. Ini dipanggil jawab kepada qasam. Sumpah tu nak beritahu bahawa hak aku janji ni jangan cuba main-main. Jangan cuba mempertikaikan. Jangan cuba tak percaya. Lawaqi', kita akan jumpa nanti. Baiklah. Para jemaah sekalian, tanda. Ini dia panggil lataifut tafsir. Lataif maknanya ada satu kesenian ataupun poin yang ada dalam surah ini. Tatamayyazu bi anna fiha asyratu maqati'. Dalam surah ini ada 10 part. 10 orang panggil chapter ataupun episode. Mana ada 10 cerita. Setiap cerita itu berbeza dengan cerita yang lain. Laisa ma'tufan alaih, bukan sambung cerita lain. Maknanya setiap cerita dia berhenti, setiap cerita berhenti tambah lain pula. Dalam ayat ini, dalam surah ini ada 10 maqta'. Mana 10 orang panggil perkara. 10 cerita. Biasanya diakhiri dengan dipisahkan antara cerita itu dengan ayat wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil mukazzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Maknanya setiap cerita diakhiri dengan wailun yawma idzil mukazzibin. Kalau para jemaah, para penonton sekalian buka mushaf ni, coba kira berapa kali wailun yawma idzil mukazzibin. Dalam surah ini ada 10. Wailun
yauma idzin lil mukazzibin. Ini dia dalam bahasa kaedah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Maknanya Quran ini dalam surah ini ada 10 kisah, 10 makta kan. Dan dia ada 10 wailun yauma idzin lil mukazzibin. Maknanya macam kita kak cerita-cerita kita kata kamu tak percaya ke tidak? Binasalah kamu. Berhenti setakat tu. Bawa cerita lain pula. Tak percaya, huru-hara kamu. Berhenti pula. Itu dia panggil penutup dia dengan bitahdid ar-rabbaini wailun yawma idzin lil mukazzibin. Tanda ini dia panggil lataif ataupun kita panggil tadabbur. Ada 10 makta, 10 perkara dan setiap makta itu diakhiri dengan wailun yawma idzin lil mukazzibin. Masya-Allah. Pasal apa? Dia kata liyu'ti ma'nan jadidan yata'allaqu bil maqta supaya bila kita berhenti kita tahu break sini. Lepas ni kita bincang tajuk baru. Kita ni kadang-kadang ini dia panggil uslub dakwah. Uslub dakwah ini kita jangan melompat. Kalau kita duk bincang tajuk ni, patut kita pergi tajuk lain. Orang akan pening. Ustaz ni masuk dalam cerita mana pula ni? Tak ada. Sebab itu kita penceramah ni poin besar yang kita ceramah jangan lari. Kalau boleh kita catatlah. Poin 1, 2, 3. Sebab di bawah poin utama tu dia mesti ada subtopik kan. Tapi kita kena ingatlah jangan lari daripada tajuk. Ada setengah orang ni melilau sana sini, orang menulis kali tak pen. Nak tulis apa ni? Tajuk mana pula? Atas bawah, depan belakang dia pergi. Itu dia panggil tidak manhaji. Dari sudut ilqa', dari sudut penyampaian. Nah, ini kita belajar juga ilmu menyampaikan dakwah. Ilmu menyampaikan dakwah. Baiklah para jemaah sekalian. Wal mursalati urfa. Dan demi makhluk-makhluk. Makhluk apa yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugas? Tuan-tuan yang ada kitab pimpinan, tengok nota di bawah, nota 1809. Bagi menegaskan bahawa hari kiamat tetap berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang demikian sifatnya dan tugas seperti yang dinyatakan dalam ayat 1 hingga 6. Tadi anda baca, hari ini biasa kita baca satu ayat, tapi hari ini anda baca terus 1 hingga 7. Kenapa? Sebab ni makta. Maknanya poin pertama. 1 hingga 6, tetapi tidak diterangkan jenis makhluk itu. Wal mursalat, wal asifat, wal nasyirat. Apa dia? Maka tanda. Dengan demikian, ahli-ahli tafsir memberikan tafsir yang berlainan. Kalau setakat kita baca terjemahan, memang para jemaah kita akan tak apa-apa nak jelas. Ulama tafsir telah memberi penjelasan yang berlainan mengenainya tanda. Wal mursalat ada yang mengatakan dia ar-riyah, angin. Wal mursalat urfa. Angin yang dihantar mari bertalu-talu, berturutan. Sebab angin ni kalau dia mari, tugas dia besar. Kalau angin rahmat, bawa hujan. Kalau angin tak rahmat, bawa banjir. Kan? Air juga, tapi air melebihi kapasiti had, maka banjir. Ada kalanya angin yang datang ribut menghancurkan satu negeri, satu bangunan dan macam-macam lagi. Itu khija angin. Yang kedua, tafsir yang kedua kata mursalat itu iaitulah malaikat. Wal mursalat makna al-ruh dengan makna al-malaikah. Malaikat. Ada pula yang mengatakan bahawa yang tersebut dalam ayat 2, dalam ayat-ayat 1, 2, 3 angin. Ayat yang pertama semuanya angin. Wal mursalatu itu dia panggil semuanya angin. Sebab apa? Sebab nama dia belaka tu, nama dia. Wal mursalat, angin yang diutuskan. Angin yang diutuskan. Allahul ladzi yursilur riyah. Kemudian mari pula fal asifat. Al asifat. Asifah ni makna angin yang kuat, yang kencang. Nama angin juga. Kan? Kemudian yang ketiga wan nasyirat wal fariqat. Semua tu sifat kepada angin. Maknanya
daripada ayat 1, 2, 3 itu menunjukkan kepada angin. Ini sebagai ulama tafsir bagi. Dan yang tersebut pada ayat 4 hingga 6 ialah malaikat. Ayat 4 hingga 6 malaikat, ada juga yang mengatakan lain daripada itu. Tuan Syekh tafsir pimpinan kata, tafsir aku ni ringkas, aku nak terjemah ya. Kalau kamu nak pergi cari dalam tafsir yang besar, mungkin kita berbahas tentang angin, malaikat dan apa lagi Allah Ta'ala hantar mari makhluk-makhluk dia yang menjalankan tugas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada wal mursalatu. Di sini ada yang mengatakan angin dan ada yang mengatakan malaikat. Jadi kalau angin, kalau kita ambil tafsiran yang pertama kata angin tadi, maka angin itulah hijau angin. Hijau angin juga apa dia? Al-mursalat, al-asifat. Itu nama-nama sifat angin yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Wal nasyirat. Nasyirat itu yang menyebarkan. Menyebar apa? Macam-macam. Angin ni hijau dia ambil debunga dia panggil tak? Daripada pokok hak jantan buat pergi ke pokok betina. Pokok barulah berbuah. Macam banyak cerita. Ada orang kata betul. Kalau kata angin, kenapa pula mari ayat yang 5 tu fal mulqiyati zikra? Bagaimana pula angin boleh membawa zikra? Tengok, boleh membawa peringatan pada manusia. Dia ada perbahasan. Dia kata kalau kita kata angin, macam mana pula kamu nak kata dengan fal mulqiyati zikra? Menyampaikan pengajaran peringatan manusia. Maka jawab dianya, na'am. Memang angin memberi peringatan kepada manusia. Sebab apa? Bila mari angin kuat, manusia akan takut. Nabi SAW bila dia tengok angin gelap langit, kata dia Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita berjalan pergi kanan kiri, orang panggil mundar mandir, pergi sana pergi sini, macam tak selesa keadaan. Nabi kita berdoa. Sebab apa? Dia bimbang, takut angin tu ribut, taufan yang akan menghancurkan negeri. Itu zikra yang menyebabkan manusia ni kembali kepada Allah Ta'ala, berzikir, beristighfar, kan? Ataupun bagi orang yang tengok angin, rasa angin itu selesa, hubu berih, kita akan bersyukur Allah Ta'ala, kita akan syukur, kita kata Alhamdulillah. Ingat kita kepada Allah Ta'ala, ataupun kita tengok angin, kita ingat bagaimana Allah Ta'ala telah hancurkan umat yang terdahulu, yang zalim, yang angkuh, yang sombong, maka ini dipanggil zikra. Maka dengan itu para ulama mengatakan fal mursalat di sini ar-rih wa hadza zahirun. Pendapat yang mengatakan al-mursalat itu angin zahir dengan beberapa huraian ayat selepasnya 1 2 3 dan qarinah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menunjukkan angin. Wallahu alam, kita kata angin. Wal mursalati urfa. Al-mursalati urfa. Apa makna urfa? Yang dihantar berturut-turut menjalankan tugas. Kalau kata urful faras. Orang Arab kata urful faras maknanya bulu hak duduk atas dahi dia tu. Kalau kita berlari kencang, bulu dia tu duduk bergerak, comel. Itu dia panggil urfa. Ar-riyah al-mutatabi'ah. Mana angin yang bertalu-talu datang. Mengingatkan kita. Maka ayat yang kedua, fal-'asifati 'asfa. Juga ini sifat angin. Ia merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Bila mari kata asifah tu maknanya yang merempuh dengan kencang. Angin yang kuat. Ar-riyah ishtaddat. Angin yang kuat. Dia kata asifah dengan sad, asifah. Kalau kata atifah dengan ta lain. Atifah makna yang perasaan seni, halus, atifah, kan? Jadi asifah, kalau tuan-tuan ingat dalam satu peperangan yang berlaku baru ni, di peperangan tu negara Arab dia panggil desert storm. Asifatus Sahra. Ini storm tu. Baik. Allah Ta'ala gambarkan asifah itu wa ja'atha rihun asifun. Angin yang kencang. Maknanya angin yang kencang. Maka Allah Ta'ala mula dengan fatabda ar-rihadiyah.
Wal mursalati, angin yang biasa. Wal asifat, angin yang kencang. Maknanya angin itu bukan satu jenis, banyak jenis. Kita sendiri pun dalam bahasa Melayu, angin sepoi-sepoi bahasa. Dah. Oh sedap ni, buat rehat ya. Kalau tengok angin kuat, bunyi tu, bahaya ni. Itu dia panggil asifah. Baik. Andai kata tafsir yang kedua tadi kata malaikat. Tengok dalam tafsir pimpinan kata ada ulama mengatakan al-mursalat di sini malaikat. Jadi malaikat mari apa? Malaikat yang dihantarkan berturut-turut. Maka malaikat yang dihantar ke bumi ini berturut-turut sebagaimana Allah Taala sebut yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Allah Taala hantar mari malaikat menjalankan tugas di bumi. Macam-macam tugas, turun wahyu, bawa mari rahmat, bawa mari azab dan macam-macam. Maka kerja malaikatnya di sini menurunkan wahyu, menurunkan arahan-arahan Allah Taala dari sudut syaraknya seperti wahyu. Jadi wa ya'kul bil asifat, kalau tak ikut fal asifatu, malaikat yang datang menghapuskan kamu. Jadi ada dua tafsir di situ. Kan? Maka para jemaah sekalian, namun begitu ulama tafsir kata wal aqrab, yang lebih hampir kepada maksud ayat ini dengan susunan ayat itu, iaitulah wal mursala itu angin. Wallahu a'lam, angin yang kencang. Allah, kita pergi pada ayat yang ketiga. Wan nasyirati nashra. Tengok. Tengok dalam Quran. Wal mursalat fal asifat. Fa bukan huruf qasam, maka dia bukan sumpah. Ayat yang kedua tidak sumpah. Sumpah yang ketiga, wan nasyirati nashra, itu dia panggil hadza qasam akhar, ini sumpah yang lain pula. Wan nasyirat, sumpah yang baru. Dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sungguh-sungguh. Dia kata sini nasyirat sini mengatakan sumpah di sini dengan malaikat. Fa aqsama birrih waruh. Malaikat pun boleh, angin pun boleh juga. Jadi kalau kita kata malaikat, malaikat. Cuma timbul lagi, kenapa dalam ayat ini boleh pakai dua? Ar-rih war-ruh. Yang mengaji bahasa Arab tu boleh senyum. Ar-rih, angin. War-ruh, malaikat. Rih, rih. Ruh, rih. Kan? Dua. Jawab di para ulama, tanda sini. Hikmah dia. Kenapa dikembangkan dengan dua ni? Li'anna riha, kerana angin itu biasanya Allah Ta'ala hantar mari untuk rahmat, bawa rahmat. Angin mari kita gelap langit. Masya Allah, rahmat nak turun. Kita pun siap dengan baldinya, siap dengan air, nak takung dengan air. Sebab hujan nak turun. Rahmat. Fatusiru sahaban. Maka dengan turunnya hujan, bumi subur. Turunnya hujan, bumi subur. Ataupun kita kata, wan nasyirati nashra, malaikat yang bawa wahyu mari, dengan turunnya wahyu menyuburkan jiwa manusia, menghidupkan mata hati manusia yang mati telah dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan wahyu, dengan Quran yang ada di tangan kita ini. Alhamdulillah. Dengan syarat para jemaah sekalian, para penonton sekalian, dengan syarat kita kena belajar tadabbur Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengannya, barulah hati tuhyi al-qulub. Kalau setakat beli Quran taruh dalam almari bacanya tidak, tunggu ada orang mati baru sapu debu atas Quran, itu tidak menghidupkan hati, itu sebagai perhiasan. Na'udzubillah. Maka kita fahamlah di sini dua ayat ini ada kaitan. Malaikat, rih dengan ruh, sebab apa? Dua-duanya ada persamaan, menurunkan rahmat dan menyuburkan. Ini subur apa? Subur makhluk. Fizikalnya dengan pokok-pokoknya orang pun sihat, boleh makan dan sedap kan. Yang malaikat turunkan wahyu menyuburkan jiwa manusia. Kita kata alhamdulillah. Ayat yang ketiga, wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. Jadi jelaslah kalau malaikat, mana dia telah memisahkan yang hak dengan batil dengan turunnya wahyu. Fal mulqiyati dzikra.
lalu menyampaikan pengajaran peringatan kepada manusia. Tadi anda sebut dah, kalau malaikat jelas. Turun wahyu menjadi peringatan. Kalau angin pun jelas, sebab dengan mari angin orang teringat kepada Allah Azza wa Jalla, takut gitu. Astaghfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, bantulah kami, selamatlah kami. Nak kata apa? Itu dia panggil peringatan. Allah SWT peringat kepada kita supaya setelah disebarkan wahyu Quran, maka berlakulah pemisahan antara hak dengan batil. Kamu kena ingat. Kita pergi pada ayat yang ke-6. Uzran au nuzra. Maknanya dua sumpah, wal mursalat. Sumpah yang kedua, wan nasyirat. Kemudian fa tu, itu pelengkap kepada sumpah yang disebut itu. Uzran au nuzra. Tengok terjemahan dia. Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat. Itu dipanggil uzran. Diberi keuzuran. Diberi kemaafan. Itu dipanggil uzran. Au nuzra. Diberi kemaafan untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya. Itu uzran. Tanda tuan-tuan. Bahasa Arab ni sepatah. Au ataupun Quran itu, wahyu itu, ataupun apa yang sebut tadi, nuzra, dan untuk menakutkan orang-orang yang engkar dan derhaka. Kerja dia hanya malaikat mari nak cerita kepada kamu, orang yang bersalah, taubatlah. InsyaAllah Allah Ta'ala terima taubat. Dalam bahasa lain dalam Al-Quran diguna tabsyir. Bashir wa yubashshiral mu'minin. Kerja Quran ini, kerja nabinya sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Mana uzran, memberi kemaafan. Satu lagi penggunaan bashir, mana memberi khabar gembira. Mu orang besar dosa. Kamu manusia ni ada kalanya bersalah. Ada kalanya salah buat kerja. Tak jadi masalah. Allah Ta'ala buka pintu taubat untuk kamu bertaubat. Itu dipanggil bashir. Jadi kalau kita bersalah, taubat. Jangan kata, aku ni tak ada harapan dah. Tentu dah neraka jahannam. Sebab dia kata, kita sudah dikonfirm, digazet sebagai ahli neraka. Jangan main-main. Jangan mudah-mudah nak menerakakan diri sendiri. Maka itu dipanggil manusia yang kecewa. Ini termasuk dalam perbuatan dosa besar. Al-ya'su min rauhillah. Orang yang orang yang putus asa, putus harap daripada Allah Ta'ala. Itu manusia yang bahaya. Allah uzran huna az-zikru, memperingatkan bahawa Quran itu memberi peringatan kepada kamu dan juga memberi amaran. Dua-dua sekali sudah ada. Masya Allah, tabarakallah. Sama ada orang itu kafir atau orang mukmin. Orang mukmin bila baca Quran mengalir air mata dia, kan. Orang kafir baca Quran kadang-kadang dia buka telinga, dengar, bahaya ni. Ada yang terima, ada yang terus dengan kafir dia, wal iyazubillah. Sudah bersumpah dengan dua sumpah yang besar ini, Allah Ta'ala sebut, apakah yang aku nak beritahu pada kamu. Tengok ayat yang ke-7. Innama tu'aduna lawaqi'. Sumpah demi sumpah yang telah aku lakukan ini, sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. Naknya, ni. Orang tua-tua kampung Kelantan kata, mati awah dianya, aku beri peringatan kepada kamu bahawa apa yang kita janji itu akan berlaku. Kamu jangan berani-berani nak lawan. Jangan cuba nak berani lawan. Benda yang kita janji ini berlaku. Baiklah. Itu janji Allah SWT. Janji di antara Allah dengan kita. Orang buat baik, dia janji syurga. Buat tak baik, janji neraka. Naam. Dalam kita belajar kita akidah, ulama kata, boleh tak kalau orang baik Tuhan masuk neraka? Kita kata boleh, itu kuasa dia. Tapi, satu lagi ayat, Allah kata, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mungkir janji. Bukan gaya Tuhan, bukan cara Allah Ta'ala dengan makhluk dia mungkir janji. Ambil orang baik tak neraka. Lah. Ada satu lagi perjanjian yang kita kena ingat, dia panggil wa'dul insan. Janji di antara manusia. Kita kena ingat.
Kita ni manusia ni suka tak suka berjanji? Suka berjanji, lepas tu tak ingat. Tak. Berjanji tu berjanji ni bila orang bertanya, mana janji awak dulu? Bila janji? Ataupun dia panggil keluk-kelek. Saya janji gitu-gitu ya tu. Tak. Sehingga keluar kata-kata yang dimain oleh budak-budak orang muda sekarang, dia panggil janji bukan kitab suci. Contohnya, kita kata jangan. Kalau nak berjanji, biar betul-betul kita mampu buat, baru kita boleh berjanji. Sebab Nabi sebut dalam hadis, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apa dia 3? Iza wa'ada akhlafa, bila janji tak tunai. Wa iza tumina khana. Dia beri amanah, diberi tugasan, khianat. Wa iza khasama fajara, bila dia berdebat, dia sekarang nak menang, bukan nak cari kebenaran kan. Wa iza wa'ada akhlafa. Baik. Tanda tuan-tuan, dengan berakhirnya ayat ini 1 hingga 7, berakhirlah intaha al-mashhadul awal. Tamaklah, orang panggil episod cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Habis tak ada lagi ni wailun, ada akan mari pas ni. Lepas tu dia sambung cerita yang kedua bermula daripada ayat yang ke-8. Tuan-tuan tanda. Yang tadi sumpah-sumpah nak cerita pada kamu apa dia? Janji kita benar. Baik, kita masuk kepada orang panggil episod yang kedua dalam cerita ini. Dia panggil al-mashhadul akhar. Fa idzan nujumu tumisat. Oleh itu, apabila bintang-bintang binasa dan hilang lenyap. Bintang ada ni. Banyak kalilah kita bincang bab bintang ni. Tuan-tuan tengok dalam juzuk yang ke-30 hurai panjang di awal-awal surah dulu. Di sini kita ambil pengajaran terus. Wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit terbelah. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing. Li ayyaumin ujjilat, jika ditanya, ke hari yang manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan? Hari mana? Li yaumil fasl, jawabnya ke hari pemutus hukuman. Mana atas dunia ni zalim setara mana, Allah Ta'ala tak ambil tindakan apa-apa, tunggu, kita ada yaumul fasli, hari akan diputuskan segala perkara. Bila? Hari kiamat. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan apakah jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan hari pemutusan hukum itu? Apa dia hari itu? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Tengok, ini dia panggil ayat. Bila kita masuk, ini wailun yang pertama, kita ada 10 kali. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Mu tanya ni, kamu duk bincang ni, kamu tak percaya ni, Allah Ta'ala sebut. Ni, bila berlakunya kiamat dengan bintang jatuh bertaburan, langit pecah, bukit berterbangan, semua yang kita janji itu ada, kamu akan jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Tanda tuan-tuan, itu dia panggil al-mashhad. Mashhad ni maknanya episod yang kedua yang telah kita sebut, yang menggambarkan kepada kita, apa dia gambar? Zawal ad-dunya. Dunia sudah hilang. Hai, kita ni comel tak? Kalau kita nak puji orang, bintang. Macam bintang dia ni. Bintang itu maknanya hebat. Bintang sudah jatuh. Nak puji apa lagi? Langit ni hebat, tinggi. Langit sudah terbelah. Nak kata apa? Kita kalau boleh naik bukit, kita rasa bukit comel. Hebat ni. Cantik ni bukit ni. Lawa bukit ni kan. Lawa macam mana? Sekarang ni bukit sudah hancur. Sudah berterbangan. Satu-satu kita ambil.
waqad uqitat rasul-rasul. Pada hari tersebut telah dibawa menjadi saksi kepada umatnya. Umat Nabi ini macam-macam perangai. Bila dibawa ke depan, tengok. Bila mari, dia kata apa? Tak ada apa rasul bawa pada kita. Sehinggalah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipanggil menjadi saksi kepada umat yang lain. Kita kata, tak, kamu bohong. Nabi kamu telah menjalankan tugas. Dia malaikat tanya, mu tahu mana? Mu bukan ada masa tu. Kita kata, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami bahawa para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wasallam yang terdahulu telah menjalankan tugas masing-masing. Kenapa kamu tiba-tiba duduk engkar di sini? Itu dalam perbicaraan. Akhir sekali, bila manusia ni mulut tu tak berhenti duduk bohong, Allah Ta'ala kata, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ni kita tusilkan mulut mereka, tak payah cakap. Abilah, bila mari Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam telah jadi saksi kepada umat dia, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu maza ujibtum. Allah Ta'ala panggil Rasul. Apa yang kamu jawab kepada nabi-nabi kamu? Ada gitu. Allah kata apa? Li ayyi yaumin ujjilat. Hari mana kita nak tunggu? Jawabnya li yaumil fasli, sehingga kepada hari pemisah. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Nuh, bangkit nabi-nabi alaihi wassalatu. Kita dah bincang Nabi Nuh kan. Lepas pada Nabi Adam tu rasul yang pertama dihantar, mari Nabi Nuh. Maka pada waktu itu masing-masing menuduh, tak mengaku apa yang dibuat oleh nabi mereka. Baiklah. Bila mari ayat ini satu. Yang kedua duduk di bawah wailun yauma idzil mukazzibin, yang pertama. Hai, kita pergi pada ayat 16. Alam nuhlikil awwalin. Allah kata apa? Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu yang engkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Ad dan Samud? Mu tak fikir ke? Mu tak baca ke sejarah? Kan? Orang telah binasakan. Tengok dalam nota di bawah. Setelah memperingatkan orang-orang kafir akan azab akhirat, dan dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah mengingatkan mereka akan azab dunia. Atau akhirat. Maknanya kita kata episod yang seterusnya, suatu sentuhan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada puak kafir tentang azab yang kamu boleh tengok sendiri. Mungkin pergi jalan sana sini. Ya, kamu pergi jalan sana sini, pergi tengok. Pergi ke Madain Soleh. Tengok kaum Nabi Soleh, kaum Samud hancur. Pergi ke sebelah Yaman, kita tengok pula kaum kaum Nabi Hud, kaum Ad hancur. Pergi ke sebelah Alah ke Mesir, kita tengok Firaun. Pergi ke Syam, ke Jordan, kita tengok puak-puak kaum Lut telah dibalik bombing. Mana apa kamu ni? Allah Ta'ala nak peringatkan kepada mereka supaya jangan lupa. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang engkar derhaka dari kaum-kaum yang datang kemudian. Jadi puak-puak kamu ni, kalau tak ambil pengajaran, tidak ambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku, ni kita bimbang hari ni para jemaah sekalian. Masyarakat kita ni suka pergi mengembara sana sini. Siapa di Madain Soleh, pakak duk ambil gambar selfie, sengih-sengih depan. Tapi tak ada sentuhan dalam jiwa bahawa kita akan berhadapan dengan bencana ini kalau kita engkar perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita engkar perintah Allah, kita juga akan menghadapi suasana yang sama. Jangan. Allahu Akbar. Maka Tuhan kata apa? Kami akan binasakan mereka. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah cara kami lakukan terhadap siapa yang berdosa. Tuhan kata, siapa dia berdosa, bolehlah dia. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dijanjikan. Kita kata, tamaklah kita untuk dua kali. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian,
kita akan masuk sambungan kita di dalam ayat yang ke-20 dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Yang penting bagi kita, tuan-tuan cuba tadabbur, belik-belik Quran ada berapa kali wailun yauma idzil mukazzibin. Ayat ini diulang-ulang sebab apa? Nak memperingatkan bahawa di awal ayat aku hantar mari angin, aku hantar mari malaikat supaya memberi peringatan kepada kamu, celakalah bagi siapa-siapa yang mendustai, menderhakai Allah dan melanggar perintah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur ayat-ayat begini, kita juga akan menjadi manusia yang patuh, manusia yang akur, manusia yang baik, tidak berani melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-20 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.